Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar semua? Ya, anda bersama saya AB Fana dalam ABSD yang disiarkan secara langsung ya, dan kita bercuti tidak bersiaran dalam seminggu. Kita kembali lagi hari ini ya. Salam Sayyidul Ayam. Hari ini Jumaat 21 Mei bersamaan 9 Syawal 1442 Hijrah. Selamat Hari Raya diucapkan kepada anda semua, khususnya kepada anda yang sedang menikmati ketupat, rendang, lodeh, pusingan kedua. Alhamdulillah dah pun selesai menunaikan puasa 6. Saya baru mula semalam, break sekejap. InsyaAllah nak sambung minggu depan ya. InsyaAllah. Jadi kita mengalu-alukan kehadiran anda walau di mana jua anda berada, apa jua yang sedang anda lakukan ya. Hari Jumaat ni seperti mana anda sedia maklum, antara perkara yang sangat-sangat dianjurkan kepada kita semua ya, banyak-banyakkan berselawat dan bersedekah. Jadi anda pun boleh bersedekah kepada IB Channel dengan mengajak seramai-ramainya untuk mengikuti ABSD siaran secara langsung di IB Channel, dan juga anda boleh ikutinya di Syamsul Amri Ismail Official. Okay, dan hari ini 21 hari bulan Mei kebetulan merupakan Hari Belia. Jadi kita nak ucapkanlah selamat Hari Belia. Yang bercakap ni tak lagi belia lah, memang tak layak lah. Jadi nak ucapkan selamat Hari Belia kepada rakan-rakan sekerja di sini dan di mana jua anda berada. Dan belianya pastinya merupakan harapan. Jadi kebetulan saya difahamkan bahawa bekalan darah sangat-sangat meruncing, sangat-sangat berkurangan. Jadi kepada para belia dan juga beliawanis, masih guna lagi ke perkataan tu ya, beliawanis untuk belia perempuan lah kan ya, anda tampil untuk menderma darah, itu juga merupakan satu sedekah ya. Mana tahu setitis darah yang anda dermakan itu dapat menyelamatkan nyawa dengan izin Allah. Okey, jadi anda boleh pergi ke mana-mana pusat darah ataupun ke hospital berhampiran untuk menderma darah ya. Dan hari ini kita ada topik yang sangat sempoi. Sebab kita nak santai-santai je hari ini, iaitu raya dulu, raya sekarang. Bermakna kita akan membuka lipatan memori, mungkin juga akan mengimbau kembali zaman masa kanak-kanak dulu ya, masa kita di bangku sekolah, bagaimana kemeriahannya berbanding dengan sekarang. Okay, kalau sekarang ni untuk 2 tahun yang kebelakang ni memanglah kita tahu kita terikat dengan SOP dan kita juga terpaksa beraya dalam norma baharu ya. Jadi sebagaimana anda sedia maklum, kita risau juga tengok kes COVID semalam ya, sangat-sangat tinggi, dah mencecah 6,800 begitu. Jadi setiap hari marilah sama-sama, termasuk saya juga, kita berdoa memohon kepada Allah agar virus COVID-19 ini diangkat pergi ya, dan kes baru berkurangan ya. Jadi itulah dan kita patuhilah SOP yang telah ditetapkan. Jadi nanti kejap lagi kita akan ajak rakan sembang saya. Dah sedia belum? Ke dia asyik beraya je ke? SD dah sedia belum? Okey, SD sudah bersedia. Sila SD. Assalamualaikum. Selamat Raya SD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu baju raya ke tu? Tak adalah, baju t-shirt. Manalah tahu kan sekarang ni raya tak, kali ini pakai t-shirt cukup. Kan? Tak, memang kemana kalau kita beraya pun biasanya kan kalau paling lama pun pakai baju kurung, baju Melayu ni kan sampai tengah hari je. Betul. Lepas tu dah mulalah nak pakai persalinan, nak kembali kepada kepompong asal kan. Yelah, baju Melayu pun dah berpeluh-peluh, dah berpetak-petak kan. Aduh. Dan untuk makluman Kak Abby, perkataan beliawanis belum pernah dimansuhkan lagi daripada Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi masih ada. Oh, jarang digunakan. Syukur jarang. Saya kawan dengan orang yang pakar debat ni ya. Tak, saya selalu sebut belia dan beliau. Oh, belia. Belia dan beliau ya.
Beliau tu check lah ni nah. Aduh. Aduh. Hmm, 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 Okey, hmm. baiklah dan kita nak menyapa sikit lah SD. Rakan-rakan kita ada Faizal ni, Rosmawati, Cik Ida kita seperti biasa, Rosita dan juga Zahir, Kefli. Jadi kita kalau boleh nak ajaklah kawan-kawan kita ni share, like banyak-banyak ya. Ajak kawan-kawan semua ikuti buah bicara kita ni untuk 1 jam berikutnya ni menerusi ABSD. AB tanya, SD jawab. Sebenarnya kadang bukan AB yang tanya pun, anda yang tanya, saya panjangkan aja ya. Dan topik kita hari ni sempoi sangat, raya dulu, raya sekarang. Okey, SD, saya kan bila tengok topik ni kan, saya kata aduh banyaknya nostalgia kan. Raya kita dulu berbanding dengan sekarang kan. Antara nostalgia kan SD, sekadar nak berkongsilah. Wajib dan juga dodol. Oh. Tapi kan SD, wajib dan dodol ini eksklusif SD. Ianya akan dihidang bila tetamu yang datang tu warga emas ataupun berusia. Kanak-kanak tidak dihidangkan. Sebab dia pun mahal kan masa itulah. Yeah. Tak ada. Jadi, yang sebenarnya sekarang dah tak boleh hidang dah untuk yang warga emas sebab takut melekat giginya dekat wajib dengan dodol. Itulah masalahnya. Dodol tu pun kena. Sekarang ni cuba tengok. Orang Negeri Sembilan dia panggil dodol ni, dia panggil penganan. Penganan. Orang Negeri Sembilan panggil. Penganan. Penganan tu dodol lah. Lepas tu ayat dia kan. Saya suka yang cair-cair, penganan cair sedap. Apa sebab tu? Sebab apa dia suka penganan cair? Dah. Dia main cacat telan. Sebab gigi dah tak ada kan. Itulah dia kan. Faham. Aduh, itulah dia. Zaman dah berlalu kan. Disesuaikan. Tak apalah. Jadi memang tidak dapat dinafikan. Isu dia bukan sedap saja. Isu dia adalah penyediaan yang bukannya satu benda yang senang. Tu sebab saya ada share iklan tentang bagaimana nak buat dodol, macam nak buat rendang, macam nak buat apa kan. Sebenarnya momen nak menyediakannya tu. Makannya sekejap dah habis. Betul. Kan? Macam lemang kan. Orang, cuba kita tengok kan kadang, orang ni tahu komplain je. Komplain je tak sedap, apa benda lah lemang dia macam ni, kenapa lemang ni tak cukup ketuk lemang. Tapi sebenarnya satu benda kita kena penyediakan tu bukan satu benda yang senang. Itu sebabnya kalau orang nak dapat hasil yang terbaik, tetap dia kena belajar dengan orang dulu-dulu. Kena tanya apa rahsia dia. Macam kuah kacang mak saya buat kan. Masa buat kuah kacang, orang order berkilo-kilo orang order kan. Bila mak saya buat tu sebenarnya, baru saya tahu bila siap kita makan kan. Bila kita makan tu, masa tu, okey tak? Okey. Tapi tak apa, hari ni belum lagi. Mak saya kata, rupa-rupanya 2 hari lepas di alter baru dia settle. Baru dia siap rasa kuah kacang yang sebenar. Maknanya bila dah siap masak tu, dia akan alter lagi makan rasa. Okey, lepas 2 hari baru dia tambah lagi rencah dia apa semua, baru dia kata sedap. Tu sebabnya pelanggan mak saya yang order kuah kacang setiap tahun tak pernah lari lah kan. Mak saya kadang tapi mak saya buat jugalah untuk family, paling banyak untuk family sendirilah. Memang kita orang sampai hari ni tak habis-habis makan nasi empit kuah kacang ni. Itu memang sungguh-sungguh air tangan ya, sebab melalui fasa peringkat pertama, peringkat kedua, peringkat yang terakhir barulah hidang disajikan. Maknanya ia dibuat dengan penuh kasih sayang. Tapi itulah SD. Sekarang ni tak sempat nak belajar SD. Sekarang order je SD. Sekarang order je online. Saya pagi tadi teringin nak makan, orang Muar kata lepat. Tapi orang sekarang panggil apa? Ketupat palas ketupat palas. Saya teringin. Kebetulan lah saya beli yang dah yang segera tu. Saya rebus. Lepas tu saya hidang kat atas meja. Anak saya kata, "Hui, pandainya mama buat ketupat palas." Wah, kak pun macam berkembang je. Padahal gitu segera kan. Jadi itu antara perbezaannya. Itu sebab kuah kacang tu ada satu hamba Allah ni minta dengan mak saya tolong frozen kan. Frozen? Buat frozen. Supaya nanti bila masak nampak macam dia yang masak. Macam tu kan. Bila dia masak macam dia siap kan. Tapi tak apa. Pada saya
Yang penting bila kita at least dia ada 3 keadaan. Pertama, kita berusaha membuatnya, mencari bahan-bahannya untuk siapkannya kan, dan sampailah dia terhidang. Peringkat kedua, kita tak adalah ni, kita tolong-tolong je sikit tapi akhirnya benda tu pun terhidang. Atau ketiga, kita order dan benda tu terhidang. Setidak-tidaknya pagi raya kita masih lagi bersuasana dengan elemen-elemen tradisional yang masih lagi dipertahankan. Kita bimbang besok raya spaghetti, raya pizza. Wah, apa hal? Dah berlaku, okey? Dah berlaku. Dah berlaku Dah kan. berlaku dah. Norma baru, tapi raya jangan. Raya kita tetap maintain. Itu adalah hidangan raya kita. Allahualam. Ni, SD sebut aja kuah kacang, tengok dah ada orang nak order dah. Kuah kacang. Tu dia. Apa dah Power tutup betul lah. Saya ni kejap lagi pun nak order ni. Nak order ni, biskut samprit. Mak saya untuk makluman semua dah boleh start order dah. Kuih semprit. Dah start order sekarang. Jadi jangan kecoh-kecoh marah. Ada yang cakap Samsul Rebat ni jual dekat artis saja, dia kata. Jual kat selebriti je, dia kata. Tapi alhamdulillah ramai yang jawab. Ramai yang jawab dah dekat situ. Saya bukan artis, okey je saya beli-beli. Dia kata macam tu kan. Jadi janganlah kan. Jadi sebenarnya pada saya rezeki lah, rezeki. Yalah, rezeki masing-masing. Saya setuju apa yang Kak Abby kata tentang suasana ni, suasana raya dulu dengan sekarang. Macam mana kita tengok kita baru hari ke berapa Kak Abby hari ni? Syawal yang ke berapa kan? Hari 9. Kalau kita ikut ke-9 kan. Kalau ikut ke-9 ni meriah lagi tau. Meriah lagi sepatutnya. Tapi sekarang masing-masing dah start kerja dengan rumah baru. Lepas tu dengan debaran menanti pengumuman yang bakal dibuat oleh Perdana Menteri petang ni kan. Jadi kita pun tak tahu apa yang akan berlaku, tapi kita lihat bayangan semalam ke 2 hari lepas dah bergaduh pula pasal asar dengan kuah apa kan. Saya cakap kita baru je kot, kita dah sebenarnya pertama orang yang menulis tu satu hal. Kita apa tujuan kita? Orang Johor sendiri pun tak setuju bila kita cakap macam tu. Jangan. Pada saya, jangan kita cakap ikan ni bangsa Johor, kononnya ikan yang ni ke atas. Tolonglah. Setiap tempat perlu ke kita huraikan? Ada orang susah setiap negeri. Perlu ke kita huraikan? Bukan semua orang bernasib baik macam kita. Betul. Tetapi jangan kita hina berdasarkan negeri, maka orang negeri ni, maka makanan dia, ikannya low class. Jangan. Wahal kita pergi Terengganu, kita makan kuah laksam tu macam mana? Kita makan kopok getai macam mana? Kita makan kopok lekor macam mana? Kan? Jadi pada saya berhenti-berhentilah. Kita ni bulan Ramadan hari tu kita dah macam kita beritahu, dah pesan dah gitu. Dalam Abby tanya SD jawab. Kita dalam bulan Ramadan, kita cuci diri kita bersihkan hati kita. Masuk Syawal, kita jadi lagi baik. Dan bukannya kita trigger. Dan bayangkan dalam keadaan kita bergaduh pasal kuah laksa ni, kan? Kita tengok bagaimana isu Israel Palestin macam mana. Betul. Kan? Dia orang, ya Allah, kita tengok baby macam mana anak-anak yang tengah solat. Kita dengan anak-anak ni, dengan anak-anak solat oleh pimpin lagi. Lepas tu siap tinggal belakang tak apa. Ni anak tu lari seorang ni, mak ayah tak tahu hidup ke tak ni. Lari kena peluru. Lepas tu dengan ambulan pun kena tahan, kena pukul. Yang dah lah sakit dalam ambulan kena pukul pula. Jadi pada saya ni bukan masanya lah untuk kita create benda yang tak masuk akal lah pada saya. Remeh. Benda remeh. Jadi kita tak kira lah kalau dia nak guna ikan Jaws ke, suka hati lah, tak ada masalah kan. Ikan sardin ke kan. Saya tanya, kalau saya saji pada SD kan. SD, jemput makan, ni lah laksa, ni ikan Jaws. Nak makan tak? Ikan sardin. Tapi sebut ikan sardin ni ingat lah. Ikan sardin kat Abby. Ikan sardin tu kita beli yang sardin tu kan. Sardin yang cap ayam brand tu kan. Dan kita keluarkan, kita buat masak lemak cili api macam ni. Gulai kuning. Baik. Lemak cili api? Kari pernah dengar. Lemak cili api tak pernah dengar. Tak. Mak saya buat masak lemak cili api kuning, letak kentang. Terbaik. Terbayang hari ni kan nak suruh mak buat. Saya puasa ni Kak Abby dah berapa hari dah? Baru sehari. Alhamdulillah. Yes, saya tak sabar ni. Bila nak raya? Malam ni? Tak, saya nak habiskan dulu. Tak. Saya baru hari ketiga hari ni. Oh, ya ke? Kan? Okey. Tu Nur Azaziah tu. Nur Azaziah. Baca Kak Abby. Dia kata raya dulu boleh hantar kad raya.
Satu kenangan raya sekarang hanya message WhatsApp. Lepas tu post status di IG dan di FB. Betul sungguhlah. Ini antara yang memang dah pupus. Kak Raya memang dah lama dah pupus. Rasanya 5 tahun lepas tu memang kita dah guna e-card. Tapi kan SD, saya masih lagi tahu simpan Kak Raya dulu. Adalah beberapa, tak semualah. Yang ada tu yang ada siap ada lagu. Teng teng teng. Teng 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 teng. Bila buka kan? Teng teng teng. Tak ada dah. Tak. Yang paling paling trend dulu adalah kad raya gila-gila. Betul? Kan yang Betul. yang ada kalau beli majalah gila-gila tu takkan dapat kat tengah tu rasa dapat. bangga sangat kan. Lepas tu kita akan gunakan kita bangga nak begitu kita pelanggan majalah gila-gila dulu. Dan dulu saya ingat kita yalah saya bukan keluarga yang senang kan. Jadi saya kumpul duit belanja, saya tak nak arwah abah saya tahu dulu, tak nak mak saya tahu. Kita orang sesenyap pergi keluar bandar, pergi beli kad raya tu sorok-sorok tau. Lepas tu kan dia ada hari last day untuk kita post kan. Kita post lah kan. Kita post tu masa tu kan stamp pun kena beli senyap beli kan. Dulu stamp ingat lagi 5 sen, 10 sen, 15 sen, 25 sen, 20 sen kan. 20 sen tu jauh tu. Mahal lah tu stamp 20 sen tu. Kan? Ingat lagi pakai lidah. Dulu zaman. Dulu kan. Ingat ni. Tapi betul zaman tu itu antara yang kita rindu dan satu lagi mercun. Kan ingat lagi. Mercun katak. Mercun katak tu rupanya baru-baru ni dia cakap mercun katak ada lagi lah. Ada lagi? Ada lagi tu. Tapi rupanya dah lain. Macam katak dulu dia warna hijau, lepas tu lipat-lipat macam tu, lepas tu diikat dengan benang kan. Memang tak tahu arah dia punya melompat kan. Tapi memang satu yang budak-budak hari ni mercunnya dah tak sama dengan mercun kita kan. Itu dia. Betul tu. Okey, itu antara pengalaman SD dan juga saya. Tapi pastinya anda pun ada pengalaman tersendiri. Mungkin anda boleh share, hantarkan ke 014 30 10 10 2. Saya nampak sahabat saya ni. SD, cuba tengok SD. Najman. Oh, Najman. Katanya raya dulu sebelum 2 hari sebelum raya dah mula kejar tangkap ayam, simpan stok. Betul. Okey, benda benda ni sebenarnya terima kasih Najman kerana bangkitkan benda ni. Sebenarnya benda ni ada dalam Islam sebenarnya. Benda ni ada dalam Islam. Sebab apa? Orang dulu tangkap ayam tu kita serkup kan, kita simpan ni dekat dalam serkup tu kan. 2 hari paling kurang. Sebab nak pastikan ayam ni benar-benar bersih, dia tak makan benda yang bukan-bukan. Dia tak makan tahi, tak makan benda-benda kotor. Jadi kemudian bila disembelih, maka ayam tu betul-betul bersih. Dalam dia pun bersih dah. Faham tak? Itu sebabnya ramai orang tak tahu sebenarnya. Apa sebabnya? Orang sekarang beli ayam dah siap. Orang dulu cakap ayam, lepas tu tunggu 2 hari, sembelih, ingat lagi. Kalau dapat pakai songkok tu, bersusun daun dekat atas songkok tu. Orang dulu kan. Lepas tu dari segi adab nak sembelih ayam tu nak ikut kan. Kita asah je jauh. Jangan asah depan reban ayam. Dari segi adabnya tak betul. Kejam. Ini sesap. Ayam dah melompat-lompat dalam reban. Mati laku dia kata. Tak engkau aku. Sekali 2 ekor gitu. Habis 2 ekor. Sembelih. Lepas tu boleh sembelih tu ingat lagi. Kita tak boleh kesian. Ayah cakap. Kalau kesian tak boleh makan. Oh ya ke? Jadi kita kena duduk jauh. Kita duduk jauh. Jangan tengok kalau tak sanggup tengok. Lepas tu ayam dulu yang best dia tanya Najman ni. Bila kita sembelih, banyak ayam tu dia tagak. Nyawa dia panjang tu. Relax ni. Mancur. Kan? Dia lari elok. Dia tegak kan? Dia hero kampung ke apa? Tak. Dalam berapa minit, 5 minit, 10 minit. Lepas tu dah pening-pening sikit, tumbang. Mati. Barulah kita boleh apa kan. Jadi ayah kita relax biar tu. Wah, dia hidup lagi lah. Yalah. Kan? Tapi sebenarnya itulah kuasa Allah Ta'ala beritahu kan. Hebat binatang-binatang Allah Ta'ala jadikan. Dah kena sembelih, dia boleh relax jalan mana sini kan. Marah-marah lagi kan. Lala sekali. Tumbang. Kita celur pula dengan air panas. Sebab nak cabut bulu dia bukan satu benda senang dulu. Oh ya. Dan ayam ni yang paling best sekali, ayam kampung.
Yes. Tak boleh cakap. Itulah budak sekarang tahu makan ayam yang KFC, McDonald, AW. Kan? Dia tak tahu ni ayam kampung. Ya Allah. Potong kecil-kecil, masak lemak cili letak hati pedal, Oi. letak kentang. Memang sah Negeri Sembilan. Lemak cili api. Ya. Buat Tak pernah. pedas-pedas sikit. Apa SD dan lemak cili api berpisah tiada ya. Okey. Baiklah, kita nak bacakan ini kiriman Munira Babjan. Katanya teringat masa raya dulu. Arwah Tok masa ada lagi pagi-pagi raya berbondong saudara mara datang bawa anak cucu masing-masing sampai penuh ke depan pintu duduk bersila. Tapi setelah Tok dah meninggal tahun ke tahun bila raya dah tak semeriah dulu, aktiviti ziarah ni pun dah tak macam lah, take for granted lah. Dengan pula sekali ujian COVID ni semua lagi lah tak dapat bersua muka langsung. Ya. Itulah situasi ni sekarang. Inilah perkara yang terima kasih Munirah bawa isu ni sebab yang ni saya nak raise-kan juga kat semua orang. Okey. Satu perkara, benda ni penting. Terima kasih lah. Bagus betul tajuk kita petang ni. Bila sebut tentang beraya ni Kak B, ada satu masalah kita sekarang ni. Masalah kita adalah, saya akan tanya satu soalan je pada semua parents. Semua parents saya akan tanya. Selama kini, kita pergi beraya. Kita pergi berhari raya, balik kampung. Saya nak tunjukkan bagaimana budaya saya dulu. Mak ayah saya susah. Arwah abah saya macam mana pun. Tapi kebetulan, mak ayah saya kampungnya tak jauh. Mak saya di Jelebu, ayah saya di Jempol, di Batu Kikir. Jadi dia satu jalan lah ke Batu Kikir dalam sejam. Daripada Batu Kikir nak pergi ke Jelebu lebih kurang dalam 40 minit ke 45 minit macam tu lah. Jadi dua kampung. Tapi setiap kampung ni banyak rumah yang kita kena pergi. Tapi satu benda nak beritahu Kak B, arwah abah saya dulu tak ada kereta. Arwah abah saya tak ada kereta, hanya naik motor saja. Tapi bila nak balik kampung, masa kami kecil-kecil, masa saya umur dalam 2 tahun, 3 tahun dan adik saya setahun lebih, kita orang akan naik bas sama-sama, naik bas sampai di Kuala Pilah, mak saya akan naik bas lain, naik bas ke Jelebu. Jadi itu mak saya balik kampung Jelebu, saya Batu Kikir. Kita orang berpecah dua. Maknanya saya beraya kat Batu Kikir, mak saya kat Jelebu. Jadi masing-masing akan pergi satu tempat saja. Kan? Kemudian bila ayah saya bila kali kita orang masih ingat masa sekolah, setiap tahun ayah saya akan pergi jumpa ada satu India tu, panjang umur India tu dekat kampung mak saya tu. Kan Kak Amy dah datang rumah mak saya tu kan. Satu row lah, satu line dekat rumah mak saya, saya ingat selang 20 rumah kot macam tu. Ada satu India kita panggil nama dia Uncle Sami. Uncle Sami, arwah abah saya akan sewa kereta dekat dia RM30 sehari ke RM40 sehari macam tu. Dan India ni memang setiap tahun akan bagi pinjam dekat ayah saya tu bawa balik kampung. Masya Allah. Dan yang penting balik kampung. Apa point nak bagi tahu kat situ? Alhamdulillah saya dengan adik-beradik saya, kita orang ada satu mind. Maknanya abah kita ni tekankan penting balik kampung. Ya. Kena balik kampung. Jadi itu yang saya nak tanya pada parents tadi. Maknanya soalannya, hari ini kita mungkin balik kampung. Katalah tak ada PKP, katalah tak ada COVID ni. Kita mungkin balik kampung buat anak-anak kita. Soalannya, katalah Allah cabut nyawa kita hari ni, soalan nak tanya, adakah anak kita akan balik juga kampung walaupun kita dah tak ada? Soalannya. Itu kita kena tanya balik. Sebab pembudayaan, sebab penting pesan, jaga silaturahim. Arwah abah saya dulu memang macam mana sibuk sekalipun. Raya, hari raya pertama dia akan bawa pergi dah beraya rumah orang ni. Rumah pak saudara yang memang tiap-tiap tahun kita orang tak pernah miss. Kalau nenek tu panggil Wan Alang, Wan Angah, Wan Acik. Wan Angah dah meninggal, Wan Acik dah meninggal. Wan sendiri dah meninggal, tinggal Wan Alang saja. Tapi tak boleh nak balik sebab PKP. Tapi kesedarannya bila boleh balik. Kalau mak ayah tak boleh nak buat anak-anak dia balik tanpa dia, maka dia belum cukup berjaya lagi untuk mendidik anak dia supaya tautkan silaturahim. Itu penting sebenarnya. Itu penting. Sebab mak ayah kita rajin balik kampung, kena pesan kat anak-anak, ayah besok dah tak ada, jangan kau tak balik kampung pula pesan. Pesan kat dia orang. Sebab hubung dengan silaturahim ni penting, usaha. Bukan masalah duit raya sangat. Kadang-kadang ialah pergi lah, nanti banyaklah anak saudara tu nak bagi duit raya. Dia bukan isu duit raya, tak ada buat cara tak ada, tu je. Kalau boleh bagi. Kadang bagi bukan banyak pun, bagi RM1, RM2 bagilah. Kan? Sebab pada saya, yang penting tautkan hubungan silaturahim. Yang itu yang tak ada sekarang sebenarnya. Yang paling kita risau. Nak pula semua beralasan sebab PKP. Hakikatnya sebelum PKP ada di kalangan anak-anak remaja ni dia tak nak balik kampung dah. Dia nak balik. Dia nak duduk KL, dia nak duduk bandar, duduk bandar Seremban, dia tak nak balik dah. Itu sebab jadi berlaku sekarang kat luar sana.
kerja satu pejabat dah bergaduh bertumbuk berdarah dah. Lalah baru tahu rupanya sepupu. Lalah baru tahu rupanya sepupu. Sebab apa berlaku macam tu? Sebab apa berlaku macam tu? Sebab tak balik kampung, sebab bila ada pergi kedara tak nak balik, tak nak campur saudara mara. Inilah isu yang berlaku pada hari ini sebenarnya. Kak Abby. Betul. Kak Abby lagi jauh kan? Kak Abby lagi jauh. Balik Singapura. Saya lagi jauh. Ya Allah. SD. Masa SD jangan cakap kan, tiba-tiba bergenang air mata saya. Saya ingat lagi, kami pun tak ada kereta SD. Jadi kami naik bas ekspres. Tapi bila dah hujung-hujung tu, tiket tak ada SD. So kami terpaksa naik bas putus-putus Bas putus-putus. Putus memang betul-betul. Balon lompat-lompat. Balon lompat panggil dulu. Kita pun mikir pula lompat-lompat pula kan. Dulu tingkap. Tahu tingkap macam mana kan dulu-dulu kan? Tolak ke atas. Tolak ke atas atau tolak ke belakang. Dia dua tu je. Kalau tolak ke belakang saya nak modern sikit dah. Sebab tak nak berpisah, nak sama-sama juga. Dah macam ketupat, boleh naik ikut tingkap. Ya Allah SD. Dah tak ingat apa dah. Yang perempuan seng-seng kain. Saya ingat lagi masa tu saya kecil kan, kata, macam adventure pula kita ni nak lepas balik raya lah kan. Jadi itu antara yang tertinggal anak pun ada juga, terpisah sebab yelah bas dah penuh, bas tu dah jalan, meraung-raung. Itu semua saya ingat lagi. Lalui kenangan tu yang pasti tak akan kembali lagi kan. Dan memang betul SD cakap tadi, kepada anak-anak lah kita harapkanlah bila mak ayah bawa pergi jumpa saudara mara, ini ucu, ini sepupu awak, ni dua pupu, ini kepuput. Macam itulah, tak kisahlah. Tapi expose, kenal. Sebab kadang-kadang budak-budak ni tak nak. Dia tahu dengan K-pop dia lah, dengan apa semua. Jadi itu kena diperbetulkan. Okey, banyak lagi kita nak share. Sebab saya tengok ada ramai juga di kalangan rakan-rakan kita ni SD yang nak share pengalaman tu. Nanti kita akan sambung lagi sebab kita nak berehat seketika. Terus setia bersama kami dalam ABSD. Letihnya. Dah pukul 6. Alah, tak laratlah nak masak. Bis masak merah di Azhar kan ada. Cuma tambah bawang Holland, minyak dan serai. Tada, tak sampai 10 minit. Baunya sedap, rasanya lagi nikmat. Bis masak merah di Azhar. Campak-campak. Siap. Baik, masih lagi bersama kami dalam ABSD yang disiarkan secara langsung di IB Channel dan juga di Syamsul Amri Ismail Official. Okey, tajuknya Raya Dulu, Raya Sekarang. Jadi anda boleh share, hantarkan ke 014 30 10 10 2. Mungkin ada pandangan ataupun pengalaman yang boleh memberi manfaat kepada kita semua lah berkaitan tajuk ni. Okey SD, awal tadi SD ada sebut tentang baju raya kan. Orang lelaki samalah juga dengan orang perempuan. Mungkin kita pakai separuh hari, lepas tu kita tukar. Lepas tu bila ada orang datang, kelang kabut, salin pula baju sebab kita dah sangkut baju. Cuma satu, ni pandangan saya lah. Saya tengok baju raya lelaki. Sendat, ketat. Lepas tu ada pinggang. Lepas tu saya tengok macam metrosexual macam tu kan. Memang, Azzie pernah tengok tak lelaki pakai baju raya yang sepatutnya baju Melayu tapi lengan dia pendek. Lengan dia macam ni. Lepas tu jarang kat dalam pakai singlet. Azzie pernah tak nampak? Dia pakai samping. Tak pernah tengok lah. Tapi yang ketat-ketat tu memang biasa tengok lah tu. Azzie suka tak? Betul. Dia tak pernah pakai Ketat-ketat tak pernah Nak? Macam tak sesuai macam balut nangkor nampak kan. Tapi tu kira fashion ke? Okey ke tak okey tu SD? Tak, pada saya sebenarnya jangan ingat mencolok mata kan, istilah dalam bahasa. Ya, bukan menjolok mencolok. Bukan hanya untuk perempuan saja, tetapi juga dia applicable towards men also. Maknanya kita kena jaga juga pemakaian kita. Lagi satu lagi, baju Melayu kadang-kadang dah di fashion kan. Macam-macam lah, colour macam ni lah. Dulu kalau dapat pakai butang yang ada rantai tu kira
Dahsyat lah tu trend lah tu. Macam sekarang button orang tak nak macam tu dah sebab tak nak lagi dah tanya pah butang baju mana kurang mana pah, tak lagi dah. Tak ada. Sekarang ni butang baju yang dah ada dekat situ, lepas tu di fashionkan lah collar, kemudian dia kombinasi kurta dan baju Melayu. Ya. Kalau Johor tu ada cakap musang kan, tapi tak, dia dah sekarang ni dah di fashionkan, ada yang lengan lain, baju dia lain, badan lain, dekat lengan sini lain. Lepas tu bunga-bunga, pattern-pattern. Jadi orang dah mula orang kata simplified lah, tapi orang still cakap baju Melayu lah orang cakap. Jadi macam saya sendiri pun baju Melayu saya praktikalnya saya memang tempah memang yang macam ni je. Setakat lengan macam ni je kan. Sampai kat situ je. Kita tu kan. Jadi sebab bila ambil untuk kan sibuk nak sebab sini tak payah. Jadi dah siap dah. Jadi yang praktikal tapi still patternnya dekat sini semua macam baju Melayu biasa. Masih lagi maintain. Jadi tapi kalau tanya saya secara peribadi kan. Evolusi lah. Ya. Bagi saya lah, kalau boleh kita maintain yang traditional tu, lepas tu baju Melayu tu dekat tepi tu ada pesak. Biar lebih pesak. Edi tahu kan ada pesak kan? Bila pesak tu kita maintain. Jadi ada ciri-ciri traditional tu kan. Okey. Dan kalau siapa-siapa yang nak share pengalaman ataupun pendapat, anda boleh panjangkan ke talian kami 014 30 10 10 2. Okey, nanti kita akan share. Faridah lebar dia komen sekarang fashion baju lelaki tak ada pesak dia kata. Tak ada pesak dah lepas tu suami saya tak suka baju Melayu moden. Okey, tak apa, maintain. Pakai baju Melayu lama. Kan. Okey, kita ada ni kiriman daripada Arigato gozaimasu. Katanya rindu dulu. Kalau sebelum raya wan-wan makcik saya akan tanya, raya ni kau balik tak? Saya kata balik, tapi lambat sikit, mungkin raya ketiga ataupun 4. Tapi raya sekarang lebih-lebih PKP ni tak boleh balik. Dia akan tanya, raya ni kau balik tak? Saya kata tak dapat balik, PKP. Okey, kalau kau tak balik duduk raya jangan lupa hantar. Aduh. Alah tu pada saya rasa tu ayat tu saja itu ayat tu dia bukan maksudkan pun kan dia. Tapi kalau dia maksudkan apa salahnya? Tak kan, maksudnya orang tua ni bukan nak sangat duit pun, tapi kita kalau kita hantar kita dapat pahala sedekah. Itu aja. Ini memang zaman online dah kan, tak ada masalah. Transfer je. Kalau siapa-siapa nak nombor akaun saya, nanti saya bagi boleh transfer je, no problem. Memang tu ayat yang paling popular lah. Kalau nak pula orang Negeri Sembilan. Orang Negeri Sembilan ni dia kalau tak balik kampung tak boleh. Orang Negeri Sembilan ni kalau kita tengok, kalau Kak Abby ingat bus stand Pudu dulu. Yang beratur sampai keluar semua balik Seremban. Yang beratur sampai keluar panjang kat bus stand Pudu tu, kalau beratur melengkar sampai keluar, bus SKS tu. Bus SKS nak balik Seremban. Dulu. Tapi sekarang dah tak ada dah suasana tu sebab semua dah tunggu dalam dah. Orang nak malas beratur je. Tapi dulu walaupun beratur Kak Abby cepat sebab bus sampai jalan. Malahan jangan terkejut sampai ke hari ini masih ada yang menggunakan bas ekspres Seremban KL ni sebagai kenderaan rasmi mereka untuk ke pejabat di Kuala Lumpur. Serius? Mereka bayar pas belah, serius. Saya dulu terkejut sebab rupa-rupanya mereka menaiki bas seawal 5.30 pagi, Kak Abby. 5.30 pagi, kalau kita pergi dekat bas stand Seremban, stesen bas Seremban, memang dah boleh nampak suasana tu. Orang pergi kerja. Tapi pada PKP ni saya tak pasti. Dia mungkin dah tak ramai ke macam mana, saya tak pasti. Tapi memang masih ada yang menjadikan kenderaan tu sebagai, sebab dia naik bas tu dia boleh tidur, pada dia tu lebih selamat kan. Rehat. Rehat. Jadi kemudian balik pun dia tak ada pening-pening jam sebab dia duduk tidur dalam bas kan. Tu memang banyak lah. Masih ada sebenarnya yang menggunakan bas sebagai kenderaan rasmi dia. Jadi kalau anda nak share pengalaman, anda boleh hantarkan ke talian kami Kita bercakap tentang raya dulu, raya sekarang. Dan kalau dulu SD antara acara yang dinanti-nantikan oleh kanak-kanak lah khususnya kan adalah duit raya. Tapi bukan 2 tahun yang kebelakang ni, tapi beberapa tahun kebelakang ni bila datang ke rumah dia minta apa? Dia tak minta duit tau. SD dia minta apa? Minta wifi. Ya, dia minta password wifi. Acik,
Apa password wifi cik? Itu dia. Jadi itulah dia antara perubahan perbandingan kita buat untuk raya dulu dan juga raya sekarang. Okey, ni ada Mama Ya Suraini, katanya raya dulu malam raya pergi takbir dari rumah ke rumah sampailah pukul 4 petang. Sekarang tak ada dah macam tu. Kan? Tak betul. Dulu macam kita masa slot terakhir kita itu yang KIB saya sebut saya sentuh. Saya ganti arwah abah saya takbir rumah ke rumah kan. Ya. Takbir rumah ke rumah, iaitu kalau dulu tak ada pecah grup. Kita orang satu rumah tu dalam kampung ni ada dalam 400 rumah. So 400 semua orang pergi. So makin lama makin suram, makin lama makin kurang, makin lama makin kurang sebab seorang-seorang lari balik tau. So dah tinggal imam dengan ni teruklah sampai ke 4 pagi. 4 pagi last kali rumah imam tu kemuncak. Tapi sebabkan kita akan habis pukul 3-4 pagi lah, tapi disebabkan kita fikir nak solat Aidilfitri lebih praktikal, kita pecah grup. Ni macam saya bawa satu grup dekat zon sana. Yang ni dekat zon sini, ni zon sini. So kita pecah dapatlah dalam 7-8 grup. Alhamdulillah pukul 12 malam dah habis dah. Jadi yang bagusnya tak payah tunggu pagi raya, anak-anak yang ikut tu pun dah boleh dapat raya dah malam tu bila pergi. Yang bagus tu setiap rumah ada hidangan-hidangan dia sedekah. Dia tak semua tempat buat lah. Dia ada tempat yang masih buat lagi lah. Dan bila buat rumah ke rumah ni, satu lagi setiap tuan rumah dia dah pandai lah. Dia nak akan buat hidangan yang simple, tak ada buat berat nasi. Kalau tidak tu tiap-tiap rumah nasi siap dengan lauk semua. Jadi dah tak buat macam tu lagi sebab makin lama dia dah faham dah sebab nanti orang nak takbir banyak rumah nak pergi. Jadi tak perlu buat berat. Ada orang tu dia buat sate je, ada orang tu dia buat nugget aja, dia buat dramat aja. Dia buat macam-macam lah. Tapi tahun ni dah tak ada dah benda tu disebabkan oleh PKP dan doa lah sama-sama sebab memang itu kalau dekat tempat saya antara perkara yang paling kita rindu nak buat lah. Malam raya habis. Betul tu dan bila antara malam raya bila kita tengok anak-anak seronok riuh rendah bermain bunga api dan juga mercun kan, tapi itulah SD dulu main mercun tak ada apa masalah kan. Beberapa tahun kebelakangan ni sebelum PKP ni putus jari lah. Dia yang dulu sebenarnya dulu main mercun tak pernah orang sampai putus jari. Memang ada tapi semua yang buat buatan sendiri ni. Dia buat macam plug, dia buat macam ini, dia buat macam itu, dia ambil belerang tu sendiri, dia kumpul-kumpul, dia hentak, benda tu tak sempat bakar dah meletup dulu. Jadi benda tu memang ada lah satu dua, tapi ada saya orang Melayu ni memang sentiasa merayai lah main mercun. Time Cina Raya dia kat main mercun, India Raya dia kat main mercun. Jadi pada saya sebenarnya main mercun tu sekadaran lah, tak payahlah sampai beria sangat. Kalau ikutkan membazir kan, tapi setakat kita nak bagi anak-anak ni dia rasa meriah sikit, tak apalah, tak ada masalah, tapi janganlah sampai boleh memudaratkan jadi beli yang biasa-biasa aja sudah kan. Macam anak kecil-kecil tu macam pop-pop sudah kan. Jadi bagi mercun, jadi mercun yang berbahaya tu biarlah dengan seliaan orang dewasa. Tengok sikit. Kadang anak main mercun kat luar, ayah main telefon kat dalam kan. Tahu-tahu dah terbakar, kata benda pergilah kan. Bakarlah Tu ni Faiz kata dia dulu dia main meriam bulu tak ada masalah pun, relax je. Budak sekarang entah apa-apa dia buburnya, dia olahnya apa kan, melotup terkejut Dan tu. Jadi itulah pengalaman bermain mercun dan juga bunga api. Okey, kita nak bacakan kiriman daripada Halimah Sharif. Katanya raya dulu meriah sebab kunjung-mengunjung dengan kawan-kawan sekolah tak kira. Tak kira bangsa, Melayu, Cina, India, memang muhibah. Jadi kalau kita dapat kekalkan lah, kita tolak lah tentang raya PKP ni. InsyaAllah kita doa lah tahun hadapan kita dapat beraya seperti biasa. Memang itu yang sepatutnya kita pelihara kan, semangat muhibah antara Cina, Melayu dan juga India. Saya sejak duduk di kawasan perumah saya ni, sejak saya rasa dalam 10 tahun dah, kiri kanan saya kebetulan SD memang jiran saya Cina. Jadi memang saya akan beri buah tangan dan juga sampul lah sebagai tanda ikatan kejiranan kita kan. Jadi dia macam, ayo ini tahun lah
orang tak boleh raya sama. Kita pun Cina tak boleh thank you sesen ya. Kita pun seronok lah kan. Jadi kita boleh, ada benda-benda yang kita boleh buat, kita teruskan lah okay. Baiklah, Hawa Ismail kata, anak-anak sekarang datang rumah, orang main handphone. Dah tak layan tuan rumah. Oh, memang betul. Ini macam mana kita nak buat ni? Kita rampas handphone? Yang ini sebenarnya ini peranan mak ayah lah. Peranan mak ayah penting. Mak ayah kena ambil tindakan lah. Contohnya bila masuk rumah orang, handphone tinggal dalam kereta. Handphone tinggal dalam kereta sebab kita tak nak nanti. Sebab bila dia pegang handphone, dia dah tak jadi. Kemesraan dah tak ada. Kadang mak ayah pun sama. Bagi satu lagi, raya sekejap sibuk nak selfie. Mak ayah pun sama kan. Pandai kan selfie. Makna benda-benda macam ni tak perlulah. Let dulu. Kita berbual dulu, tanya sihat tak, apa khabar. Kita dah lama tak jumpa kan. Kalau jumpa. Tapi lah, tahun ni kita tu terang lah cakap. Sebenarnya ramai je yang beraya tahun ni. Cuma tinggal lagi dia tak berani upload dalam Facebook sebab takut ambil tindakan kan. Sebenarnya benda tu berlaku. Tak payahlah nak suruh-suruh. Semua tahu dah kan. Tapi betul, jangan kita upload pula. Nampak menunjukkan kita apa. Tapi kita tahulah dia yang beraya. Kan. Tapi beraya dekat-dekat pun dengan tahap yang beraya dekat-dekat tu pula jaga SOP. Jaga SOP kan. Kalau mana yang sempat kadang-kadang kena hantar lauk duduklah sekejap. Duduk sekejap minum jaga SOP. Kemudian balik jangan lupa sanitize balik tangan kita, mandi. Balik pada luar disiplinkan diri kita mandi. Mandi tu penting. Mandi, sabun, apa semua, cuci badan kita sebab kita tak tahu apa kuman ke apa. Kita jaga diri kita lah. Jaga diri kita dan keluarga kita. Itu penting. Jadi kalau dalam hal anak-anak, kita kena kontrol. Kalau pesan dengan anak-anak ni masuk dalam ni, tolong abah tak nak tengok ada yang main handphone dekat rumah orang. Kalau tidak, nanti abah ambil handphone. Macam tu. Buat macam tu. Itu Najman ada lagi tu. Anjeman. Katanya tapi baguslah raya dulu. Banyak pembaziran. Sekarang PKP berjimat cermat. Okey. Allah berikan peringatan pada hamba-hambanya tu. Jangan membazir. Masak macam-macam lalas. Banyak rezeki tak habis. Betul tu. Kadang-kadang kita masak terlebih-lebih. Kan. Paling-paling pun besok je boleh hangat. Lepas tu dah kena buang dah. Dah basi dah. Jadi. Tapi itulah. Macam yang saya beritahu dulu dalam ceramah-ceramah saya pun hari tu ketika bulan puasa tu saya sempat sentuh macam mana sebelum PKP 17,000 tan makanan dibuang setiap hari oleh rakyat Malaysia yang disebabkan tak habis makan berbuka puasa. Kemudian begitu juga 270,000 tan makanan yang dibuang dalam tempoh sebulan, yakni 270,000 tan tu makanan-makanan yang belum diusik tapi dibuang. Makanan tak usik tau. Bayangkan betapa teruknya perangai kita dalam membazir makanan ni sendiri. Jadi sekarang kita boleh bajet lah tu sebabnya pada saya baju raya pun tak perlu dah over sangat. Ada sekarang ada cantik, dah ambil gambar sudah. Tak payah nak beria sangat sampai apa kan. Kadang kalau tak beli baru pun tak apa. Kalau baju lama tu masih baik lagi, elok lagi, ada yang sedon dah ambil gambar. Tak perlu kita risaukan. Nanti orang tu cakap baju lama. Siapa cakap? Kita yang cakap sendiri. Tak payahlah. Pakai je baju tu. Tak masalah. Malahan baju tu kalau kita pakai baju yang sama pun, kita minta anak kita yang pandai edit tu, dia edit colour tu jadi merah pula. Tak masalah pun. Jadi orang zaman teknologi. Apa masalah? Kan? Bergaduh kan? Lepas tu, orang bukan tahu kita sibuk. Nanti orang cakap apa? Orang cakap apa? Fikirlah sekarang ni kemampuan kita ukur baju badan sendiri. Kita tak perlu berabingkan tak ni sekarang ni. Apa ramai ni. Katalah kerajaan umumkan PKP full. Kerajaan umumkan tak ada boleh bekerja. Tak boleh nak pergi work dekat pejabat lagi dah kena work from home. So orang berniaga terjejas, semua terjejas. Betul. Insentif takkan mampu cover lah orang berniaga. Percaya cakap saya, takkanlah kerajaan kita nak bagi 10 juta seorang. Nak bagi 10,000 seorang pun tidak. 1,000 seorang pun belum tahu lagi. Kerajaan negeri Selangor itu pun bagi berapa? 500 untuk insentif. Yang memang takkan cukup, kita tahu takkan cukup. Tapi peranan kita apa? Kita yang ada ni pula. Kalau kita ada pun lah, beringat. Langit tak selalunya cerah. Kita tak sentiasa berada di atas. Masa beringat-ingat. Jadi membeli belah ke apa semua. Kita berbelanja sekadar yang perlu. Jangan mengikut hawa dan nafsu. Quote of the day.
Berbelanja sekadar yang perlu, jangan ikut hawa dan nafsu. Itu dia. Okay. Itu dia quote of the day. Ya. Boleh tag ya. Okay, dan okay, kita nak berehat seketika dan sekembali nanti kita akan sambung lagi bicara tentang topik kita, Raya dulu, Raya sekarang. Terus setia ABSD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya anda tercari-cari bagaimanakah caranya untuk mencari rezeki, yang paling mudah sekali hari ini saya lorongkan satu jalan untuk anda, iaitu anda boleh menjadi stokis, anda boleh jadi ejen ataupun dropship untuk susu kambing Al-Amr. Sangat mudah tuan-tuan sekalian, sebab produk ini boleh dijamin tuan-tuan akan keberhasilannya dan keberkesanannya kepada mereka yang mengamalkan susu kambing Al-Amr. Jadi pastikan kalau anda berminat, hubungi talian yang tertera. Anda akan menjadi stokis, anda akan menjadi ejen, anda menjadi dropship, anda menjadi sebahagian daripada keluarga kami dalam memasarkan produk susu kambing Al-Amr. Pastikan hubungi segera. Ya, terima kasih kerana masih lagi bersama kami dalam ABSD, AB Tanya SD Jawab yang disiarkan secara langsung di IB Channel dan juga Syamsul Amri Ismail Official. Okey, raya dulu, raya sekarang. Amba sempat lagi ni tak boleh ni. Yelah, baru lepas keluar iklan. Tak ada, Kak Abi dah sudah. Kak Abi dah sudah. Kak Abi tak boleh tunjuk. Kak Abi dah tunjuk tadi. No. Pada tadi saya. Okay. Taci. Okay. Alright. Okay, kita sambung. Kita sambung lagi Okey, saya ternampak tadi Anne termasik. Anne ni rasa orang Singapura kot. Katanya saya paling suka beraya kat Malaysia. Maklum kat Singapura tak ada keluarga. Okey, saya pula kat Singapura lah. Mak saya ada kat sana, adik saya ada kat sana kan. Dan memang juga mereka pun terikat dengan SOP yang sangat-sangat ketat. Dan ini kalau tolak lah PKP SD. Dulu kami kalau beraya, sebab kami duduk flat kan. Dulu kalau beraya, kita kena tunggu orang yang kat dalam keluar. Tetamu yang datang kat dalam, kita kena tunggu. So kita tunggulah kat koridor. Alah, lama pula engkau nak keluar, cepatlah keluar. Kami nak masuk pula kan. Lepas tu kami masuk. Lepas tu ada orang lain pula datang. Orang kat luar bercakap, lah engkau ni bila nak keluar ni. Sebab rumah kecil kan, SD. Tapi semenjak saya kata dikenali sebagai Syamsul Debat, bergaya saya dah tak sama macam dulu. Okay, you story me. Bukan tunggu dekat depan pagar lagi dah, bukan depan pintu dah, kena tunggu dalam kereta. Sebab bila turun karang, orang tu tak nak keluar lagi ada, sebab dia tunggu, Syamsul Debat nak masuk, jangan keluar, nanti masuk dulu. Syamsul Debat dah sampai, ada yang menjerit pun, ya Allah, itu bukan yang start dalam TV tu ke? Macam lah kan, jadi dah tak sama. Jadi kadang-kadang itulah yang ramai orang kat KB pun tahu. Kadang kita kat luar ni pun ada time kita nak beraya tu, kadang mood nak bergambar tu tak ada sangat kadang. Tu kadang, tapi yelah, nak buat macam mana layan kan lah. Kan kalau tak layan kan viral pula. Sebab kita sejujurnya kami tak setiap masanya begini ya. Sebab most of the time kami comot. Comot tu satu hal. Tapi kadang ada time tu mood kita nak berbual. Kita bercakap dengan saudara mara. Lepas tu, ambil gambar boleh tak? Takkan tak boleh ambil. Kadang cara cakap tu, takkan ambil gambar sekejap, tak boleh. Aduh, ya Allahu Akbar. Kejap lah, SD. saya tengah makan. Itu tak apa lagi SD. Tengah makan. Aduh, tak, itu pun saya selalu sound. Kalau ada orang macam tu, sekarang kau nak ambil gambar kan, kau lah sini pula, aku lagi kat kau pula, saya kata. Cuba kalau saya cakap macam tu, mesti dah keluar. Tak, saya cakap tak, saya jenis memang saya cakap. Dia orang ni kadang tak faham. Apa salah datang? Kak B, kita orang kan nak ambil gambar, Kak B boleh tak? Jadi Kak B boleh cakap, boleh sekejap lagi saya datang. Macam tu, jadi kita pun boleh makan, kita nak sambung sekejap kan. Kadang ya Allah, nak makan gambar, baru satu sudu gambar.
Sudahnya Mm-mm. kita pun tak ada feel gaya tu kadang kan. Mm-mm. Tu salah Terus tak je. makan. Terbantut. Itulah Ha. antaranya Okey. lah kan. Cakap pasal makan ni SD, sekarang nak kongsi jugalah saya pengalaman sebab saya dengan mak sangat rapat. Jadi dulu-dulu kita tak ada kuih tunjuk-tunjuk. Kan, semuanya buat sendiri. Termasuklah biskut raya apa semua kan. Dan saya ingat lagi bila kita buat kuih raya, saya akan jadi asisten mak saya. Dan selalunya kita akan ketepikan yang reject. Contohlah kuih bangkit. Kuih bangkit yang mana yang terbakar terlebih sikit dia kira reject lah. Yang reject itulah yang kami makan. Sebab yang cantik tu untuk tetamu. Yang reject je. Ni makan. Kita rasa Allah pahitnya. Macam itu. Macam itu masa Kak Ibi datang kat tempat mak saya buat kuih semprit tu. Mak saya asing kan tau yang hangus. Sebab ada permintaan untuk yang hangus tu. Tapi mak saya tak jual lah. Betul. Kerap. Ya Allah sedapnya. Tak boleh bayang. Kak Ibi punya kuih raya tu dah habis belum? Dah habis tau. Kita orang nak order ni. Aduh. Tak boleh lah. Serius SD. Samprit mak SD berhantu. Yelah, jadi boleh open order sekarang ni Boleh. Okey, kita tengok ni ada kiriman daripada Ambi Badrun. Katanya duit raya dulu 20 sen, 50 sen atau RM1. Sekarang RM1, RM2, RM5, RM10, RM20, RM50, RM100. Tapi dulu Kak Ibi, kalau 20 sen tu kira hebat juga dah tu. Ada gak yang 10 sen. Yang 50 sen tu hebat. RM1 memang kaya betul. Memang ada 1-2 rumah yang bagi RM1 dulu. Kan. Tapi sekarang ni RM1, RM10 pun budak-budak dah tak pandang dah sekarang. Budak-budak pandang nak top up je. Budak sekarang suruh dia tak nak pun, dia suruh top up je untuk dia. Dah sekarang pening pada aku main top up lah. Ni anak sendiri lah ni. Nanti bayangkan anak saya jumpa pak saudara dia, tak apa nanti pak Ngah top up Bayang nanti pak Ngah top up. Ya Allah, pak Ngah dia top upkan dia punya kredit. Allah, saya kata kan zaman ni dah berubah betul. Dah banyak berubah. Tapi kita kalau kita tengok secara positifnya lah kan. Daripada pengalaman saya, kebetulan anak-anak bila balik ke Singapura kita dapat dolar. Dan selalunya dolar tu bila ditukar kepada ringgit memang lebat lah. Dan kita masuklah ke dalam akaun untuk kegunaan di masa akan datang kan. Jadi ini satu didikan untuk anak-anak kita. Betul. Saya bila Kak Ebi sebut pasal dolar tu saya teringat saya ceramah untuk ada beberapa saya ingat dalam 200 ke 300 rakyat Singapura yang berkampung di hotel M Suite hotel di Johor Bahru. Sekarang dah tak ada dah hotel M Suite, dah tukar jadi hotel lain. M Suite di Johor Bahru. Dia orang buat majlis buka puasa sebab dia nak tunggu Samsul Debat pergi Singapura lambat sangat. So dia orang datang ke Johor Bahru. Dia buat program majlis buka puasa, saya ceramah, buat soal jawab sikit, lepas tu majlis buka puasa. Masa tu alhamdulillah, masa tu kebetulan saya lupa draw duit. Dalam beg duit saya memang kosong, tak ada apa. Kemudian bila dah ceramah, malam tu nak balik, saya cakap dengan driver saya, okey, jom kita balik. Rupanya ada majlis penyampaian hadiah. So wakil daripada Singapura ni pun hantarlah bagi satu envelope besar. Envelope tebal. Alhamdulillah, dia kata rezeki betul. Orang Singapura ni pemurah betul. Lepas tu drive, berhenti isi minyak. Dah berkelip-kelip kan. Lepas tu nak isi minyak, buka envelope, rupanya duit Singapura semua. Saya kata mudah kata. Lepas tu saya tanya, Dik, kalau bagi duit Singapura boleh, Dik? Adik tukar lah berapa, Dik? Tak boleh. Nak duit Malaysia agak. Pening je kepala. Sudahnya cakap dengan PA. PA nasib baik ada duit RM20. Pakailah RM20 si minyak dulu sementara. Mana ada buka penguruk wang malam-malam tu? Mana ada? Yelah. Kan? Lepas buka puasa. Tapi itulah tu antara pengalaman. Tapi memang orang Singapura ni, setakat yang saya jumpa, dia orang memang tak kedekut. Dan malahan saya rasa ya Allah, kenapalah dia orang dibaik hati. Jadi kalau jumpa kita ni macam ni nak bagi duit je. Saya ingat jumpa dekat Mekah. Ustaz kena terima. Ini memang hajat hati saya. Ustaz tolong terima sedekah. Keluarga saya doakan keluarga saya sihat. Sahab bagi. Kalau jumpa tu Singapura ni. Singapura, Brunei pun sama. Dan saya tak sangka pula yang best tu ramai yang Singapura ni. Alah,
ustaz apa ni, alah yang keluar YouTube tu, ya Allah, siapa ni nama? Dia tak ingat nama. Dia tak ingat nama, dia tahu ustaz keluar YouTube je. Sabarlah aku kan. Tapi terima kasih pada semua warga Singapura dan Brunei sedang menonton yang support program kita ni. Abby Tanya SD jawab untuk makluman semua di sepanjang Syawal sampai sekarang ini adalah yang pertama saya buat live bersama dengan ni. Saya tak ada buat live pun, kuliah-kuliah tak ada. Saya betul-betul rehat hari tu. Yang ni baru first lah. Tu sebab Kak Abby bila panggil tak lama saya dah muncul. Maknanya cepat saya datang. Maknanya kurang penat dah tu. Kan, kurang penat dah tu. Tapi semalam pun, semalam saya ada satu sesi teknik pengucapan awam berkesan semalam sebab dia ada sesi 2 hari tentang untuk melatih mahasiswa-mahasiswi dan juga orang-orang kat luar sana teknik-teknik berpidato anjuran politeknik semalam. Jadi saya jemputan khas untuk macam mana nak menjadi pembidato yang berkesan semalam. Semalam pertama kali saya ceramah 2 jam online. Tak pernah saya ceramah 2 jam. Tapi alhamdulillah sebab dah rehat lama kan. So hari ni dengan Kak Abby ni insya-Allah lah, mudah-mudahan kita akan terus bersiaran secara online insya-Allah. Mudah-mudahan. Saya pun kena berguru dengan SD tau. Tak payah. Mesti. Kita ni sepanjang hayat mesti belajar. Walaupun kecil macam mana pun kena belajar. Okey. Saya ingat kita kena buat seminar lah Kak Abby Kita kena buat seminar pengacaraan dan juga pengucapan awam. Pengacaraan dan pengucapan awam kita buat seminar sehari. Kita buat siapa yang nak join dengan kita kan. Bagi buat pendaftaran segera. Bagus kat tu. Banyak permintaan saya rasa. InsyaAllah. Tu ada soalan tu Kak Abby. Ada tak? Mana dia teh? Dah hilang dah tadi. Syam Wahid tadi. Mana dia? Oh, katanya zaman 70-an dulu, masa kecil-kecil beli kasut, baju raya sepasang pun suka bukan main. Adik-beradik ramai. Dalam 3 ke 4 hari sebelum raya, kejap-kejap try baju. Kasut semua. Cakap pasal ni kan, SD. Anak ramai, mak saya tak boleh nak bawa semua kan, nak beli kasut. Tahu tak macam mana kami ukur kasut? Ambil tali. Tali ukur kaki. Tali. Kan? Tali rapia lah kan. Tali rapia. Itu ayat paling tepat lagi tali rapia. Tali rapia tu ikat kita ukur kat tapak kasut tu. Memang itu adalah momen sekarang. Tali pun nak jumpa Omar. Tapi SD kadang-kadang kan bila mak saya balik dia bawa kasut, kita tak berkenan. Betul. Tapi sebab kita diam je. Tapi kita buat macam mana? Kita diam je, redha. Kadang-kadang nak marah pun buat apa? Kan? Betul. Kalau agak-agak muka macam sememeh sikit kan, mak cakap, tak suka ke? Nak pakai, tak nak pakai sudah. Mak kita dulu macam tu. Budak-budak sekarang kan dia shopping sendiri tak. Jadi itulah banyaklah sebenarnya nostalgia kita raya dulu dan juga raya sekarang. Tapi yang paling utama tu ialah ukhuwah dan juga silaturahmi tu yang perlu kita Azzi kita terapkan dalam diri anak-anak kita. Sebab kita terikat dengan SOP ya, betul. Nanti bila kita dah boleh menyambut raya seperti biasa tu, usahakanlah untuk perkenalkan anak kita kepada kerabat, saudara mara ya. Ni kalau tidak sesi baru pun tak tahu. Please. Jadi sebelum kita menutup sesi kita hari ni, sebenarnya saya nak pesan juga kat semua. Pada orang yang usia macam saya, Kak Abby ni semua, pada generasi-generasi golden ni, saya yakin yang ramai yang komen-komen kat kita pun memang generasi yang 30-an lah, 30-an ke atas. Ke atas. Kita, tanggungjawab kita hari ni adalah kita seperti mana kita cukup sayangkan silaturahim, maka kita kena pastikan anak-anak kita disedarkan tentang kepentingan silaturahim. Please lah, tolong lah. Supaya kalau tidak besok, hari raya anak-anak kita ni besok akan makin lama makin balap dan akhirnya saya bimbang tak mustahil raya akan jadi satu syarat saja. Syarat saja dan bukan satu perkara yang dimaknai. Dimaknai ni makna dia betul-betul faham kenapa kita kena beraya. Betul. Jadi pada anak-anak kita hari ni dia dapat wifi, dia dapat phone tu raya. Tak, salah. That's it. Salah sebenarnya. Betul. Bukannya berlumba-lumba buat design kemudian kita WhatsApp, maka itu raya dah tak. Raya adalah kita bermaaf-maafan. Kenapa kita sebut selamat hari raya Aidilfitri
maaf zahir dan batin. Kenapa? Sebab maaf tu jadi elemen penting. Yes. Elemen penting. Kenapa maaf? Sebab kita nak perbaiki hubungan kita antara satu dengan yang lain. Itu sebenarnya. Betul. Kan? Jadi itu yang kena kita jaga, kita pelihara dan kita terapkan dalam diri anak-anak kita supaya roh perayaan sambutan raya tu akan terus hidup untuk generasi seterus dan seterusnya itu ya. Bukan hanya sekadar cuti raya. Sebab memang dah pun berlaku ada di kalangan kita ni sebelum raya pertama sebenarnya dah pergi dah ke lokasi peranginan holiday. Dia holiday sendirilah. Pergi ke island mana-mana ke. Jadi mungkinlah atas sebab-sebab tak ada keluarga ke ya. Tapi kalau ada keluarga, satu kerugian lah kalau kita tak guna kesempatan ini untuk mengeratkan silaturahim kita ya tak? Bukan sekadar di bibir saya cakap selamat hari raya maaf zahir batin, tapi datang daripada hati kita untuk menjernihkan, untuk mengukuhkan lagi hubungan persaudaraan kita, insya-Allah. Okey, jadi kita pun nampaknya dah sampai ke penghujung pertemuan kita untuk edisi ini, episod ke-11 ya. ABSD, AB tanya SD jawab, dan kita harapkan apa yang kita sembangkan, kita bincangkan hari ini secara santai-santai saja memberi manfaat, dan mungkin juga ada hibah sikit lah sebab ada benda-benda yang kita dah lalui dan tak akan kembali lagi. Kenangan tu tak akan kembali lagi sebab zaman dah berubah. Cumanya yang kita katakan tadi, ikatan persaudaraan dan juga kekeluargaan itu sangat-sangat penting untuk kita pelihara. SJ ada apa lagi pesanan terakhir? Pesanan saya jaga SOP. Patuh saja pada saranan pada pihak pemerintah kita. Jangan kita komplain. Buat saja apa yang kita boleh buat, lakukan. Yang penting kita turunkan, malahan kita hapuskan terus pengaruh COVID-19 yang banyak mempengaruhi kehidupan kita sekarang ni. Mudah-mudahan kita akan dapat bersiaran seperti biasa. InsyaAllah kalau anda semua berjaya, kita turunkan keadaan ni, insyaAllah saya dan KIB akan bersiaran di tempat yang sama dalam suasana yang berbeza. Itu yang kita nak. Mudah-mudahan kalau kita besok, realitinya, target kita akan bersiaran di hadapan penonton. Mudah-mudahan. Selepas ini. Jadi kita harap semua orang jangan mengungut. Semua ni adalah ujian daripada Allah Ta'ala. Sebenarnya Allah Ta'ala sentiasa nak bagi yang lebih baik untuk kita, insyaAllah. Wallah. Dan juga kita menghayati apa itu syukur yang sebenar-benarnya. Sebagaimana SD sentuh tadi, sedang kita bergembira, kita tahu ada saudara-saudara kita yang disiksa dengan kejam, dan Alhamdulillah pagi tadi kita dah dengar berita gembira tentang gencatan senjata, dan kita berdoa sebab mereka, golongan Zionis ni, mereka sangat terkenal dengan memungkiri janji. Mereka memang adalah golongan yang sangat susah untuk kita percayai. Jadi kita berdoa dan terus berdoa, dan kita beri sumbangan kepada mereka sebab pasca kekejaman Zionis ni dia lagi perit. Saya sebenarnya kan SD, bila kita tengok image dan juga video yang dikirimkan, yang diviralkan, tak tahulah, hati saya ni hancur luluh. Rasa macam ya Allah, ada yang seteruk ini. Jadi alhamdulillah kita pun rakyat Malaysia sentiasa memberikan sokongan doa ya untuk saudara-saudara kita di sana. Okey SD, dengan ini secara rasminya saya juga ingin meminta maaf pada SD di sepanjang persahabatan kita ni. Kalau ada salah silap, terkurang ke apa, minta maaf SD halal makan minum. Sama-sama, saya pun minta maaf banyak pada KB kan, salah silap, terkasar bahasa, gurau dan sebagainya. Dan nanti insyaAllah kita akan sentiasa orang kata akan demi untuk semua peminat-peminat kat luar sana, kita akan sentiasa buat. Mungkin lepas ni kita ajak Najman ke sekali. Najman dah 2 kali appear tu, kita ajak Najman kita appear bertiga pula lepas ni. Anjman. Saya tanya dia. Saya tanya next week dia okey tak kita buat bertiga pula. Boleh. Nanti saya contact dia. Dia suara macho tu. Okey. Baiklah, kita pun dah sampai ke penghujung. Anda bersama dengan Anjman. Oh. Okey. Dan
Kita dah sampai ke penghujung siaran dan sebaik kita berpisah nanti, saya akan bagi nombor akaun saya kepada SD untuk duit raya. Ya, baik. Saya pun akan Kita jumpa bagi nombor lagi. akaun saya juga. Okey, baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat Raya. Maaf Zahir Batin. Bye.